Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid Ustaz kasihi, ibu ayah, ibu bapa serta keluarga yang Ustaz hormati. Semoga anda semua dalam rahmat, kasih sayang, redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mata pelajaran akhlak ataupun kita sebut untuk UPKK Adab Islamiah, Ustaz akan mengajar adab menziarahi orang sakit. Jadi nampak macam menarik kan? Adab menziarahi orang sakit. Maksudnya orang yang dalam keadaan tak sihat. Okey, sebelum tu sama-sama bersama Ustaz, kita tadah tangan untuk memohon kepada Allah agar dipermudahkan pembelajaran kita hari ini. Jom sama-sama tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, murid-murid yang Ustaz kasihi, ibu ayah, ibu bapa yang Ustaz hormati, untuk pembelajaran adab menziarahi orang sakit, tolong lihat nota yang Ustaz telah berikan dan juga paparan yang berada di video ini. Baik, sedia untuk belajar hari ini? Kita tarik nafas. Baik, tegakkan badan. Pelajar yang baju biru, hijau, yang baju kuning. Okey, tolong fokuskan pembelajaran anda. Okey, sedia untuk mendengarkan telinga anda ilmu-ilmu yang saya ingin sampaikan hari ini. Baik, sudah sedia? Mari kita keluarkan brush Ustaz. Okey, baik. Mana brushnya? Okey, baik. Okey, kita tengok dulu adalah hukum menziarahi orang sakit. Hukum menziarahi orang sakit yang ingin Ustaz sebut di sini ialah fardu kifayah. Mana sekejap sekali lagi. Okey, fardu kifayah. Tak apalah dia tak nak. Kita tengok je lah kat sini Okey, fardu kifayah. Okey, baik. Fardu kifayah di sini bermaksud kewajipan bagi sekelompok orang yang berada di satu kawasan. Contoh fardu kifayah yang lain adalah solat berjemaah. Solat berjemaah ini adalah sebenarnya dituntut dan dianggap wajib bagi satu kawasan atau karya kampung. Jadi, perlu ada orang untuk menunaikan solat di masjid secara berjemaah. Sekiranya sebahagian ataupun tiada orang ingin bersolat berjemaah di masjid, maka berdosalah satu kampung itu atau kawasan taman perumahan itu. Maka sama juga dengan kalau menziarahi orang sakit. Sekiranya ada orang yang sakit di satu kawasan perumahan kita atau di kampung kawasan kita tinggal dan tak ada orang nak ziarah atau ambil tahu, maka sebenarnya seorang itu ataupun sebenarnya satu kampung itu akan menanggung dosa kerana tidak ada orang yang hendak menziarahi atau ambil tahu mengenai orang yang sakit. Maka sebenarnya menziarahi orang sakit ni sangat dituntut dan dia dianggap sebagai wajib. Wajib bagi sekumpulan orang. Maka dah tahu kan? Maka dah tahu ini menjadi kewajipan kita mengambil tahu tentang keluarga kita ataupun jiran tetangga yang berada dekat dengan kita, saudara mara yang tinggal dekat dengan kita. Kerana kalau kita ambil tahu, kalau dah kita menunaikan hak dengan menziarahi mereka, maka gugurlah dosa, maksudnya diangkatlah kewajipan bagi satu kawasan itu kerana ada orang dah ambil tanggungjawab untuk menziarahi orang sakit dan mengambil tahulah tentang keperluan orang yang sakit. Jelas? Okey, baik. Perhatikan hadis yang Ustaz ingin sebut di sini mengenai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis itu ialah
Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dah sampai kat sini maka wajib bagi kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi bersabda, siapa yang berselawat satu kepadaku, Allah akan bayar ataupun selawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Okey, maka berselawatlah kita. Jawab sama-sama boleh? Sallallahu alaihi wasallam. Okay, boleh? Okey, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda? Tanggungjawab seorang Muslim kepada Muslim ada 5 perkara. Ada berapa? 5 perkara. Okey, alih sedikit kepala Ustaz. Okey, perhatikan yang bintik-bintik di atas kepala Ustaz. Lihat. Okey, menjawab salam. Kerana menjawab salam ni wajib jawab tau. Kalau ada orang beri salam macam Ustaz contoh. Tengok ni, tenang Assalamualaikum anak-anak murid yang Ustaz kasih. Tak jawab dosa. Nampak? Jadi awak kena jawab Ustaz. Apa yang nak jawab? Jawab sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ataupun paling ringkas, Waalaikumsalam. Cukup? Boleh? Baik. Itu perkara yang kewajipan bagi seorang Muslim kepada orang Muslimin. Kalau orang beri salam, apa tadi anak murid? Jawab salam. Okey, baik. 2. Menziarahi orang sakit. Ini tajuk yang kita nak belajar hari ni. Okey, menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit ni salah satu kewajipan ataupun tanggungjawab setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Maka sangat dituntut kerana ia bersifat fardu. Dan maksud fardu di sini adalah maksud menjadi wajib. Dan ada juga maksud kat sini kifayah. Bukan fardu ain. Kalau fardu ain setiap orang wajib buat. Kalau tak buat berdosa. Tapi di sini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah sebahagian orang saja kalau dah tunaikan sudah mencukupi mewakili seluruh orang di kawasan tersebut. Jelas Okey, baik. Seterusnya mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Okey, mengiringi jenazah ke kuburan inilah salah satu juga kewajipan ataupun tanggungjawab setiap orang Islam pada orang Islam yang lain, iaitu sebahagian jugalah. Sebahagian di sini bermaksud kalau ada orang dah membantu menguruskan jenazah satu, kemudian mengiringi membawa jenazah ke kubur, maka sudah cukup maksudnya sudah cukup kewajipan orang lain, fardu kifayahnya sudah tertunai. Okey, baik. Okey, untuk sambungan dia adalah memenuhi jemputan. Jemputan ni wajib. Bila dapat satu jemputan, orang itu maksudnya memberi tujuan ataupun jemputan yang khas kepada orang yang dijemput. Contoh kalau kita dapat kad jemputan kan untuk pergi kenduri kahwin sebagai contohlah sebelum ni, maka kita wajib hadir kerana untuk memenuhi harapan ataupun hasrat daripada tuan rumah. Okey, jelas? Okey, baik. Seterusnya, seterusnya mendoakan orang yang bersin. Yang ni Ustaz nak. Ni satu sunnah yang sangat baik. Boleh? Sunnah yang baik iaitu apabila seorang tu bersin, acem. Okey, apa yang kena buat? Orang yang bersin kena cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebut sama-sama Alhamdulillah. Maka orang yang tu orang yang bersin. Kalau orang yang mendengarnya, apa yang kena buat? Oi, terkejut bersin. Bukan, itu bukan ucapan atau doa yang perlu kita ucapkan, perkataan yang kita ucapkan kepada orang yang bersin. Bukan. Ambil tisu, bukan yang tu bukan. Bukan. Yang itu tindakan seterusnya. Yang paling yang disunnahkan Nabi SAW iaitu mendoakan dia. Yarhamkallah bagi lelaki. Semoga Allah merahmati kamu. Itu untuk yang lelaki. Kalau untuk perempuan disebut Yarhamkillah.
Jadi maksudnya semoga Allah merahmati kamu untuk perempuan. Kalau tak tahu sebut macam mana Ustaz, saya tak ingat lah sebutan dia. Cakap je, semoga Allah merahmati kamu. Tahu tak apa manfaat atau ganjaran yang akan awak dapat? Awak akan mendapat pahala kerana mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mendoakan orang yang bersin. Jadi nampak tak ada manfaat dan ganjaran dengan kata-kata yang baik dan doa yang soleh daripada kita, Allah akan redha kerana mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi berapa? Ada 5 perkara. Jom sama-sama dengan Ustaz 5 perkara yang menjadi kewajipan orang-orang Islam kepada orang Islam yang lain. Pertama apa murid-murid? Menjawab salam. Okey, pertama menjawab salam. Kedua, menziarahi orang sakit. Okay, jelas? 3, okey, mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Okey, jelas? 4, memenuhi jemputan. 4, 5, mendoakan orang yang bersin. Dah. Jadi kalau 5 perkara ni awak terima ataupun awak hadapi, tolonglah sempurnakan apa yang telah awak belajar ini. Kalau ada orang yang bagi salam, maka wajiblah jawab salam. Kalau ziarahi dengan orang sakit, pergilah. Kerana menziarahi orang sakit ni sebenarnya ada bawa rahmat pada kita. Tapi pada yang sakit tertentu, kalau COVID janganlah pergi ziarah je. Kalau COVID-19 ni tak boleh ziarah. Yang perlu buat apa sebenarnya? Perlu buat bantu mereka untuk memudahkan diorang punya urusan. Baik. Okey. Dengan memberi apa? Bantu mereka mudahkan urusan ni, beri makanan kepada mereka, hantar bekalan, keperluan, sebab mereka yang COVID ni hanya tak boleh keluar dari rumah. Maka awak bantulah mereka dengan memberi makanan, okey, keperluan apa-apa, okey. Yang tu jangan ziarah tau, kan awak yang kena COVID. Okey, baik. Okey, jelas. Okey, sekarang Ustaz nak tunjuk padam brush Okay, Ustaz nak tunjuk adab menziarahi orang sakit. Okey, adab menziarahi orang sakit di sini kita nak sebut ialah okey tu nampak Ustaz bulatkan kan? Okey, Ustaz padam balik. Okey, baik. Adab untuk apa kalau awak ziarah, apa kena buat ni? Nampak tak? Okey, padam sikit. Okey, pertama ialah awak kena doakan pesakit. Apa doanya? Saya tak pandai nak doa bahasa Arab. Tak apa. Tak ada masalah. Kalau awak tak tahu doa bahasa Arab, doakan je. Saya doakan awak segera sembuh, segera sihat. Kenapa kena buat macam tu? Kerana dapat memberi semangat dan menceriakan orang yang sakit. Kerana orang yang sakit ni dalam keadaan lemah. Mereka ni memerlukan bantuan dan sokongan pada orang yang lain. Jadi, kalau kita menziarah orang sakit, yang biasa-biasa sakit kan COVID, kita kena ziarah dan kita bagilah doakan mereka. Semoga kesembuhan itu dapat segera mereka terima. InsyaAllah. Boleh? Itu satu. Kedua, pilih masa yang sesuai. Datang menziarah ni kena juga ada waktunya. Jangan main datang waktu dia tengah nak makan ubat, tengah hari kan. Datang, orang tengah makan kan. Orang sakit ni tengah makan tu tengah hari. Dia nak makan ubat. Janganlah. Ataupun awal pagi dia tengah sarapan. Ataupun dia tengah waktu untuk terima rawatan. Contoh kalau kat hospital kan. Hospital dia ada waktu-waktu terima rawatan. Doktor akan datang. Jangan awak pergi datang ziarah dia. Sebab tu kalau di hospital sebelum COVID ni dia ada waktu melawat. Waktu melawat ni adalah waktu tu doktor, nurse tak akan datang kacau. Waktu tu waktu untuk keluarga atau teman-teman untuk menziarah orang sakit. Jadi kalau dah selesai tetamu ataupun penziarah ni, orang yang ziarah ni balik, maka doktor akan datang untuk bukan ziarah untuk sakit pula. Doktor tu ziarah untuk bagi ubat lah. Bagi ubat, nak check orang yang sakit. Okey, jadi datang waktu yang sesuai. Jangan datang tiba-tiba waktu dah orang nak waktu last, waktu terakhir dah untuk datang berziarah. Contoh dia ada waktu. Contoh ziarah waktu untuk melawat pesakit pukul 3 sampai pukul 4.
Okey, tapi awak datang pukul 3.50. Jadi susahlah takkan awak nak datang waktu tu kan. Jangan, sebab orang sakit ni memerlukan rehat juga. Maka kita kena bagi ruang pada mereka untuk mendapatkan rawatan dan rehat secukupnya. Boleh? Okey, murid-murid ustaz yang ustaz hormati, sayangi, yang baju biru, hijau, kuning tu, okey, teruskan pembelajaran bersama kita ustaz. Okey, sama-sama ustaz memberi kata-kata perangsang kepadanya. Memberi kata perangsang ni maksudnya memberi kata-kata motivasi, antaranya doa, memberi juga antaranya apa? Memberi juga semangat kepada dia untuk terus agar dapat sihat lah, memberi dia kekuatan untuk sihat. Kerana orang yang sakit ni dia kadang-kadang lemah, macam Ustaz kata yang banyak doa ni kan, maka mereka ni sebenarnya memang perlukan bantuan dan sokongan daripada orang di sekeliling dia. Boleh? Kita sambung Okey, membantu memenuhi keperluan. Keluar brush tak nampak lah pula. Okey, membantu memenuhi keperluan pesakit dan keluarganya. Kat sini dinyatakan bahawa kalaulah pesakit tu, kita kena bantu mereka. Terutama kalau orang yang sakit ni kadang-kadang mereka teringin nak makan buah tangan yang mungkin lain-lain kan. Kita pun ada keinginan, maka cuba tanya teringin nak makan apa. Kalau makanan tu sebenarnya elok dan tidak memudaratkan, penuhi, beri dia buah tangan. Buah tangan tu maksudnya buah-buahan lah, hadiah yang elok untuk dia makan, kesihatan, untuk lebih sihat. Kalau COVID, kalau yang kuarantin tu, contohnya kat rumah jangan kuarantin yang kat hospital tu, awak pergi ziarah dia pula. Yang kat rumah, mesej dia, okey, perlukan beras, perlukan makanan, saya tolong orderkan, letak depan pintu. Jangan bagi masuk rumah sembang-sembang. Itu bukan sesuai waktu COVID. Orang yang kena COVID ni mudah kena memberi jangkitan pada orang lain. Maka tak perlulah awak duduk lepak dengan orang, dengan dia. Sediakan, contoh awak kalau tengok kat drama, dia letak makanan depan pintu, dekat tombol pintu, supaya orang tu dapatlah makan, sebab dia tak boleh keluar. Boleh? Okay, bagus anak-anak murid ustaz. Okey, teruskan amalan ni dalam kehidupan kita. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya memperlihatkan kasih sayang kepada dia, itu dengan cara tunjuklah kasih sayang. Kita tak perlulah sampai menyakitkan hati dia. Kau ni contoh kita ziarah orang kan, ataupun melawat orang yang sakit, bila nak bayar hutang aku? Jangan macam tu. Kawan tu lagi sakit, lagilah sakit bertambah demam dia dengar kata hutang. Ataupun contoh saya ni contoh kawan kita kan, okey, kita kata jom pergi, aku nak pergi mancing esok. Dia pula suka mancing, awak pula cakap macam tu, sedihlah dia. Jangan menunjukkan perkataan-perkataan yang boleh mengguriskan hati dia ataupun menyakitkan hati dia. Jangan. Jadi kita kena pamerkan kasih sayang, bagi dia kegembiraan, bagi dia penuhi hajat dia. Sebab orang yang sakit ni sebenarnya mereka ni perlukan sokongan. Sebab itulah kita digalakkan menziarahi atau melawat orang sakit. Okay, baik. Seterusnya, tidak membuat bising. Membuat bising ni juga menggangguan. Kerana memberi gangguan ni, orang sakit tak sama dengan orang sihat. Orang sakit, mereka perlukan rehat, mereka perlukan ketenangan. Maka sekiranya awak contoh pergi hospital, okey, janganlah sampai mengganggu keadaan sekeliling. Sebab tu kanak-kanak bawah 12 tahun sebenarnya tidak boleh pergi ke hospital untuk pergi melawat lah. Sebab kadang-kadang biasalah bunyi budak bising ni, pelajar macam awak kan, bawah 12 tahun ni. Kalau kadang-kadang kita ni tak tahu sangat kan, main bising. Kalau ada baby, kita pun baby bising. Sebenarnya Allah Akbar, sebenarnya boleh mengganggu ketenteraman pesakit di hospital. Jadi janganlah buat bising. Orang sakit ni jangan lama-lama ziarah. Jangan duduk setengah jam, jangan duduk lama-lama sampai sejam. Cukuplah 15 minit, 20 minit cukup. Jangan lama-lama. Sebab kadang-kadang dia ada keperluan, dia nak rehat. Ya, awak pula duduk lama-lama sejam. Ingat,
hari tu ada program ni ke lepak-lepak bukan. Jadi janganlah sampai masa lama. Boleh? Okay, jelas itu antara adab-adab yang menziarahi orang sakit. Dan Ustaz tambah satu lagi, iaitu membawa buah tangan. Buah tangan itu adalah buah-buahan ataupun makanan kegemaran yang jangan yang memudaratkan, makanan kegemaran tapi yang dia suka, yang sesuai. Kalau dia demam, bawa dengan bubur. Janganlah bawa durian kat dia. Lagi panas badan dia. Okey, faham? Okay, jom sambung seterusnya. Okey, faedah beradab menziarahi orang sakit. Apa faedah-faedah yang awak akan dapat sekiranya awak menziarahi orang sakit? Pertama yang Ustaz ingin nyatakan di sini ialah mendapat Allahu Akbar. Sekejap. Mendapat pahala dan rahmat Allah. Maka kalau kita buat amalan yang Allah Ta'ala suruh melalui apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut tadi, antara 5 perkara kan tanggungjawab. Itu sebenarnya kita kena selalu buatlah. Jadi Allah akan beri ganjaran, pahala dan rahmat daripada Allah. Baik, seterusnya. Menghargai nilai sihat. Sebab kalau kita menziarahi orang sakit ni, kita dapat tahu rupanya bersyukurlah saya kerana Allah memberi nikmat pada saya, kerana saya tak sakit macam dia. Maka kalau orang yang sakit, sebenarnya mereka diuji. Dan diuji kadang-kadang ada yang teruk tau. Kan potong kaki ada, luka teruk ada. Maka mereka ini diuji. Kita yang sihat sebenarnya kena banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kerana kita tidak diuji seberat mereka. Baru kita tahu menghargai nikmat kehidupan dan kesihatan yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Sebutkan sama-sama Ustaz boleh? Alhamdulillah. Sekali lagi. Alhamdulillah. Bagus anak-anak murid Ustaz yang hebat, cemerlang. Ustaz doakan awak semua dapat 8A. InsyaAllah. Okay, baik. Seterusnya, menghargai silaturahim. Bukan menghargai, mengeratkan silaturahim. Okey, mengeratkan silaturahim iaitu mengeratkan hubungan sesama kita Islam dan sesama, kalau keluarga kita, mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dengan inilah bertambahlah kasih sayang sesama ahli keluarga. Okey, boleh pindah muka surat sebelah. Sekejap, padam. Okey, today. Okey, sekejap. Okey, baik. Di samping itu adalah disayangi Allah dan Rasul. Allah Ta'ala suka orang yang berbuat baik kepada orang yang memerlukan. Seterusnya, menggembirakan hati pesakit. Kalaulah Ustaz sendiri, kalau Ustaz sakit, Ustaz diziarahi oleh anak-anak murid Ustaz, ataupun kawan-kawan Ustaz, keluarga Ustaz, sebenarnya Ustaz sangat bersyukur dan gembira kerana ada orang ambil berat pada Ustaz. Nampak tak? Kalaulah sama juga kalau kita sakit, kalau kita, mesti kita nak orang datang untuk ambil tahu keadaan kita, kita punya kesihatan macam mana. Barulah kita rasa Masya Allah, Alhamdulillah, bersemangat saya, ada orang juga ambil tahu pasal saya. Maka sebab tu juga kalau kita datang ziarah orang, samalah juga kesannya, dapat menggembirakan hati siapa? Hati pesakit tu. Alhamdulillah, ada juga orang ambil berat pasal diri saya. Nampak tak? Jadi itu sebenarnya manfaat antara kelebihan orang menziarahi orang sakit. Selain itu juga dapat mengurangkan penderitaan pesakit. Nampak pada atas tu, mengurangkan penderitaan pesakit. Jadi sebenarnya orang yang sakit ni, mereka ni memang kemurungan lah ataupun stres. Duduklah kat hospital, tak ada TV lah kadang-kadang, kadang-kadang dia tak ada boleh buat kerja apa. Kalau dia suka pergi keluar, jalan-jalan, dia terperap dalam hospital, maka dia akan menjadi sangat stres lah duduk dekat hospital ataupun di rumah yang tak boleh keluar. Maka kalaulah ada orang datang dari luar, datang berziarahi, cerita, saya Alhamdulillah ni sini, maka dia dapat tahu tentang berita-berita ataupun cerita-cerita yang baru
maka sebenarnya dapat manfaat bagi orang yang sakit. Terutama yang duduk hospital lah. Kalau duduk rumah mungkin ada TV kan, dapat tahu juga. Kalau hospital tu, kalau hospital yang mahal swasta ada TV. Kalau hospital biasa-biasa macam kat Sedang kan, tuah lah nak dapat TV tu. Jadi tak dapat nak tengok TV. Ataupun berita-berita kan, di surat khabar ke tak dapat. Maka kalau ada orang datang menziarahi, alhamdulillah bersyukur dapat juga dia berita-berita ataupun manfaat maklumat baru. Okay, seterusnya Ustaz sambung. Perkara yang perlu dihindari ketika menziarahi orang sakit. Apa perkara-perkara yang awak atau kita semua perlu elakkan kalau kita ziarahi orang sakit? Okey, pertama tengok guna brush Okay, pertama, merisaukan orang yang sedang sakit. Merisaukan. Kau tahu tak keadaan ni. Nampak? Orang tu yang sakit akan bertambah sakit disebabkan tindakan atau perbuatan kita terhadap mereka. Merisaukan. Jangan buat orang macam tu. Awak suka tak kalau diri awak, murid-murid ustaz yang ustaz kasihi, sayangi ni, awak dirisaukan dalam keadaan contoh, esok kau tahu tak, esok you PKK. Kelang kabut orang PKK. Jangan macam tu. Ni kawan-kawan, ni abang-abang yang nak SPM ni nak dekat dah. Hari Isnin ni SPM dah. Hari Isnin 22 hari bulan ni. Jadi mereka sangat dalam keadaan agak tertekan. Jadi kalau kita gementarkan mereka, kau tahu tak soalannya, ya Allah, kau tahu tak COVID ni nanti kau punya periksa, nampak? Jangan buat orang lebih risau. Itu orang yang sihat, apatah lagi orang yang sakit. Kalau kita risaukan mereka, boleh menyebabkan mereka lebih sakit. Tolong ya murid-murid ustaz, jaga adab. Pastikan awak janganlah buat perkara seperti ini. Boleh? Alhamdulillah, insyaAllah. Seterusnya, melawat terlalu lama. Jangan. Sebab orang yang Ustaz kata tadi, orang yang sakit, mereka ni sebenarnya memerlukan masa untuk berehat. Jadi jangan gunakan masa rehat mereka untuk kita pula menyusahkan mereka. Jangan melawat ni tak perlu lama. 10 minit, 15 minit, 20 minit cukup. Jangan sampai setengah jam, sejam, 2 jam. Jangan. Awak nak melepak ke? Jangan. Tapi tengok keadaan juga. Kalau dia keluarga kita yang perlukan penjagaan kita, tu lama tak apa. Okay, kalau tengok keadaan, contoh nenek kita sakit, dia perlukan penjagaan, orang layan dia, yang tu tak ada masalah. Tapi kalau orang yang macam sakit ni memerlukan rawatan, rehat, tak perlulah kita ganggu mereka lama-lama. Sama juga jangan membuat bising. Membuat bising ni janganlah, tolonglah. Kalau orang sakit, tolonglah jangan buat bising. Sebab mereka ni sebenarnya perlukan ketenangan. Kalaulah awak bising terhadap mereka, susah. Ataupun cukuplah kalau awak belajar kat sekolah je cukup. Ataupun sekarang tengah mengajar ni, tiba-tiba jiran rumah sebelah tu bising. Dia press motor tu, boom, vroom dia tu, sampai awak terganggu belajar dengan ustaz ni. Suka tak? Tak suka kan? Sama juga dengan membuat bising. Kalau menziarahi orang sakit, jangan, tak elok. Okay, seterusnya, makan makanan pesakit. Nampak? Makan makanan pesakit ni lebih lala lagi. Kalau dia tawarkan, saya tak lalu lah nak makanlah, tu tak apa. Tapi kalau datang sana, dah lah bawa bawah tangan. Bawa bawah tangan, contoh bawa anggur, bawa apple. Dia kupas, kita pula makan. Makan. Dia punya yang kita bawa, kita makan. Lepas tu patut untuk dia, kita pula makan. Satu. Kedua, makanan-makanan yang dia tu kita nak makan. Jangan. Itu makanan orang. Tak perlulah kita nak makan makanan orang. Belilah lain. Okay? Belilah yang lain. Sebab kalau kita makan makanan pesakit, makanan dia tu untuk dia, bukan untuk kita sebenarnya. Melainkan kalau dia kata makanlah, tak nak membazir ni, cuma makanlah. Kalau orang tawarkan tu tak apa, orang pelawa, orang jemput, yang tu tak apa kalau tak nak membazir lah. Makanan hospital lah tamanya agak tak berapa nak sedap lah, tapi tak apalah. Okey juga okey, ustaz masa jaga mak ustaz kat hospital pun dia kata makan je lah tu. Kalau tak, sebab dia tak selera nak makan, ya okey lah, makan tu.
nasi dia agak biasa, luar biasa lah berbanding orang yang makan kat rumah macam tu, agak sedap. Jadi tapi okey, dan tak adalah terlalu teruk Ustaz nak masukkan di sini. Tapi sebenarnya ialah tu makanan orang yang awak pergi makan tanpa keizinan pula, yang tu jangan dibuat. Okey, boleh? Okey, seterusnya merisaukan keluarga pesakit. Sama juga, janganlah kita risau orang sakit satu, kedua keluarga pesakit. Tolonglah jangan. Boleh? Alhamdulillah. Okey, seterusnya mengganggu ketenteraman pesakit. Ketenangan, kerehatan, itu semua antara ketenteraman bagi dia. Jadi kalaulah kita mengganggu mereka, menyusahkan mereka, sebenarnya itu adalah perbuatan berdosa kerana telah mengganggu hak orang. Jadi adakah kita, kalau kita kan tidur tengah malam tidur kan, awak suka tak orang ganggu awak? Tak suka kan? Macam itulah orang yang tengah rehat, dia perlukan ketenangan. Maka sebenarnya murid-murid Ustaz minta janganlah ganggu ketenteraman pesakit. Boleh? Alhamdulillah. Okey, baik. Untuk seterusnya, murid-murid yang Ustaz kasihi, hormati, sayangi. Okey. Baik, seterusnya adalah akibat tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Nampak? Apa kesan-kesan ataupun keburukan yang berlaku sekiranya kita tidak beradab ketika menziarahi orang sakit? Jom tengok sama-sama dengan Ustaz. Padam okey, baik. Allahu Akbar. Okey, pertama berdosa. Berdosa ni sebab kita buat dosa kerana mengganggu orang ni berdosa kan, antaranya, ataupun tidak menziarahi orang sakit ni berdosa. Maka mana brush okey, baik. Berdosa kerana kita telah buat amalan-amalan yang salah ataupun berlawanan dengan adab yang kita dah belajar tadi. Pertama. Kedua, kalaulah berdosa confirm iaitu Allah tidak suka. Kalau Allah tak suka, Allah murka ataupun Allah marah, maka dosalah kita dapat. Okey, tu dua. Okey, seterusnya mengguris hati orang sakit. Apa tu guris? Guris tu maksudnya adalah menyakiti hati orang yang sakit. Sepatutnya kalau kawan kita kena beri kasih sayang ataupun menunaikan hajat dia. Tapi kalaulah kalau kawan kita sakit hati, adakah dia nak kawan dengan kita? Tak nak kan? Jadi sebagai kita punya peringatan, jaga hati orang yang sakit. Sebab orang yang sakit memerlukan banyak sokongan daripada percakapan, perbuatan, fikiran, semua benda. Sebab mereka ni keadaannya lemah. Ustaz maklum kan? Jadi kita kena bantu mereka untuk segera pulih macam mana kita lalui. Boleh? Alhamdulillah. Okay, itu untuk pembelajaran kita hari ini mengenai menziarahi orang sakit. Okey, apa yang awak dapat? Sebenarnya menziarahi orang sakit ni ataupun melawat orang sakit ni merupakan fardu kifayah. Maka kita kena menjaga adab-adab dalam menziarahi ataupun melawat orang-orang yang sakit ini. Maka kalau kita menziarahi dia, Allah Ta'ala akan memberi rahmat, pahala, dan kita juga sebenarnya memberi kebaikan kepada orang yang sakit dengan mengembirakan hati mereka, dengan kurangkan penderitaan mereka. Dan juga kita kenalah elakkan perkara-perkara yang menyebabkan dia tidak selesa atau tidak suka. Dan kalau kita buat, kita akan berdosa, Allah tidak suka, dan boleh mengguriskan hati orang sakit. Nampak? Jelas? Okey, baik. Ingat, ada lagi lah. Okey, tajuk kemudian Ustaz nak sambung adalah hari ini adab menziarahi rakan. Nampak? Tadi adab menziarahi pesakit. Kemudian kita nak belajar kali ini adalah adab menziarahi rakan. Okey. Dia lebih kurang je sama dengan adab menziarahi orang sakit. Macam bayangkan kalau kita menziarahi kawan kita ataupun kita balik kampung, kita menziarahi saudara, dia lebih kurang sama je. Okey, jadi nampak tak? Okay, kita nak sambung ni. Okay, tarik nafas dengan Ustaz dulu boleh? Okey, 1. Lepas. Okey, baik. Tarik nafas lagi.
Okey, 2. Alhamdulillah, lepas. Okey. Sekali lagi sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Okay, tarik nafas ni sebenarnya memberi oksigen dalam otak kita. Untuk orang-orang yang pandai, kena dengar. Kita kena buat benda ni supaya otak kita sentiasa bergerak kerana oksigen ni membawa darah. Jadi itu yang boleh mudahkan kita punya pergerakan otak kita lah. Alhamdulillah. Okay, teruskan sikit lagi Okay, adab menziarahi rakan. Okay, adab menziarahi rakan ni, okay, apa yang Ustaz nak sentuh ialah apa tindakan yang kita perlu lakukan ketika adab menziarahi rakan. Okay, baik. Untuk yang pertama, keluarkan brush kita. Okay, surah Al-Ma'idah ayat 10 hari ni. Okay, baik. Tengok pada anak panah pertama, memberi salam dan bersalaman berjabat tangan. Ini antara adab ketika kita menziarahi rakan kalau tak COVID sebelum ini. Memberi salam tu satu, memberi salam ni sunat, jawabnya wajib. Okey, satu lagi memberi salam ni sunat. Memberi salam, bagi salam kat orang sunat hukumnya. Tapi kalau jawab tadi kita belajar, hukumnya wajib. Okey. Dan antara yang digalak juga berjabat tangan ketika bukan musim COVID. Kalau dah tak ada COVID nanti bolehlah salam tangan balik. Tapi kalau sekarang letak tangan di dada, memberi salam dan tunduk hormat, tu dah mencukupi. Baik. Okay, murid-murid Ustaz, sebut sama-sama Ustaz. Okay, sama-sama Ustaz. Berziarah dengan niat yang baik. Okay, berziarah dengan niat yang baik. Berziarah dengan niat yang baik ni merupakan juga antara adab. Niat kita ziarah kawan kita kerana niatnya pertama kerana Allah. Okey. Antara untuk merapatkan hubungan silaturahim. Okey. Memenuhi hajatnya. Bukan datang rumah nak makan kat rumah dia. Bukan sebab kita nak main game dia saja. Janganlah. Datang boleh, tak boleh je untuk main game, tapi bukan niat utama. Kalau dia pelawa, dia ajak, bolehlah, tapi janganlah buat macam rumah kita. Tak boleh Ni waktu kalau yang bukan musim COVID lah. Okay, baik. Seterusnya berpakaian menutup aurat. Bagi orang yang belajar agama, sekolah agama ni tahu aurat-auratnya. Maka janganlah dedahkan aurat. Aurat ni kena jaga. Okay. Sebab menutup aurat ni satu kewajipan. Bagi orang yang telah sampai maksudnya kalau dah sampai yang dia dah balik, maka kena tutup aurat lah. Okey, jadi pakaian tutup aurat ni menunjukkan orang tu beradab. Boleh? Alhamdulillah. Okay, seterusnya menjaga tingkah laku. Sama-sama Ustaz, menjaga tingkah laku. Sekali lagi, menjaga tingkah laku. Okay, baik. Menjaga tingkah laku ni bermaksud menjaga perbuatan dan adab kita terhadap rakan kita. Kerana kita ni sebagai tetamu, kita kena jaga adab terhadap orang lain. Supaya orang pun rasa gembira dan suka dengan perbuatan kita. Okay, baik. Seterusnya, masuk jika mendapat keizinan. Ni antara cara yang perlu dilakukan kalau kita pergi menziarahi orang. Kita kena dah dapat izin. Memberi salam, okay, tekan loceng ke. Kalau diizinkan, maka barulah boleh untuk masuk ataupun diberi izin masuk rumah. Barulah kita boleh untuk menziarahi kawan. Kalau tak ada orang, tak ada jawab, jangan. Assalamualaikum. Ada orang tak? Assalamualaikum. Ada orang tak? Ni aku nampak ni. Bising-bising. Jangan. Kadang-kadang ada orang dia tak sedia untuk terima tetamu. Jadi jangan dipaksa. Maka kalau tak ada orang jawab, dah beri salam 3 kali, tak ada orang, balik dengan sangkaan mungkin dia tak sihat ataupun sebenarnya dia tak dengar cukup. Nanti kita buat temu janji lain, call, message dia. Okey, boleh? Alhamdulillah. Kita sambung seterusnya dengan hadis. Okey, Ustaz besarkan sikit. Hadis ini Allah SWT jauh ni. Okey, baik. Okey, hadis ini
apa yang sambungan ustaz tentang meminta izin. Murid-murid ustaz ni semua yang bijak-bijak, pandai dan bijaksana. Bijaksana, bagus, cerdik, soleh, solehah. Okay, ustaz nak sama-sama tengok, perhatikan hadis yang ustaz petakkan ni. Okay. Iza ista'zana ahadukum thalatha falam yu'zin falahu falyarji. Okay. Falyarji. Apa maksud hadis ni? Ialah apabila salah seorang di antara kamu meminta izin 3 kali kemudian tidak mendapat jawapan, maka hendaklah dia pulang. Nampak tak baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, iaitu kalau kita minta izin, kita pergi ziarah rumah orang, kita ketuk rumah, kita cakap dengan memberi salam lah 3 kali. Maksudnya meminta izin lah tu, beri salam tu minta izin lah. Takkan saya nak masuk, tak boleh jangan itu kan. Beri salam tu cukup lah, orang dah tahu. Kalau 3 kali tak ada orang jawab, maka dia kena balik. Balik. Tak perlu nak pergi dapur lah, ziarah, pergi sana sini cari juga. Tak perlu. Sebab itu sunnah Nabi, iaitu baliklah. Datang waktu lain. Okay. Kadang-kadang orang tak sedia. Jangan kita sibuk-sibuk cari. Aku tahu, aku nampak kau kat rumah berselindung tu. Jangan macam tu. Itu bukan adab sebagai orang Islam. Okay, boleh? Okay. Jadi sebenarnya cara paling mudah bila nak dapat izin ni, message dia, bukan susah pun. Call dia sebelum datang rumah. Kalau orang tu sedia, saya ada kat rumah tapi saya tak berapa sihat, dapat dah tahu. Jadi janganlah sibuk-sibuk datang main terjah je. Itu tak digalak. Bukan tak digalak, memang tak boleh buat tau. Anak-anak murid ustaz yang semua soleh-soleha ni, ada belajar adab ni, tolong kalau datang rumah kawan-kawan, jangan main masuk je. Tu tak ada adab. Nanti mak bapak kawan kita tu macam, apa hal orang ni datang main masuk je ataupun buat macam rumah dia kan. Minta izin. Awak ni belajar sekolah agama, maka minta izin 3 kali. Maka kalau ada jawab masuk, ataupun minta izin, okey boleh saya masuk, okey tak boleh masuk. Jadi kalau tak ada, baliklah. Mungkin dia tak sihat, mungkin waktu lain ke sesuai. Cukup. Jangan nak sangka-sangka, jangan nak berfikiran buruk. Cukuplah sampai di sini saja kan. Itu lagu. Okey, baik. Seterusnya faedah ziarahi rakan. Okey. Apa yang kita dapat pertama, okey, tak payahlah kau brush sebab tak nampak. Okey. Baik, faedah ziarahi rakan, disenangi dan dikasihi Allah. Hari nampak macam ustaz macam tak berapa semangat kan. Sebenarnya ustaz sibuk kat sekolah. Jadi macam agak kurang aktif sikit hari ni, nak macam pembelajaran sebelum ni yang ke sana ke sini yang suruh ulang. Hari ni macam agak slow cakap ustaz sebab agak penat hari ni. Okey, tak apa. Tapi untuk pembelajaran hari ni kita sambung je lah. Okey, baik. Okey, disenangi dan dikasihi. Okey, orang yang ziarahi rakan ni sebenarnya mengeratkan hubungan silaturahim. Maka suka tak orang datang kepada kita ziarah, tanya khabar, suka kan? Tapi bukan sepanjang masa lah. Kita pun kadang perlu rehat. Maka kalau kita ni memang agak mesra dengan orang, kita rasa disenangi, dikasihi sebab orang suka berkawan dengan kita. Maka itu antara faedah atau kelebihan ziarah rakan. Okay, boleh? Seterusnya, mendapat ramai kawan. Ya, kesan yang sama juga, iaitu kalau dapat awak disenangi, disukai, perangai bagus, akhlak terpuji, ramailah yang suka kawan. Bukan kawan je, guru pun suka dengan tingkah laku perbuatan awak. Okey? Jadi sebaiknya kita buatlah amalan seperti ini. Okey, boleh? Alhamdulillah. Seterusnya, faedah menziarahkan yang terus ialah mengeratkan hubungan silaturahim, iaitu mengeratkan hubungan kalau persahabatan lah, kalau kawan, kalau keluarga, hubungan kekeluargaan. Ini silaturahim, iaitu menghubungkan kasih sayang. Itu maksud silaturahim, mengeratkan hubungan kasih sayang. Maksudnya semua yang benda kalau kita buat baik ni memberi kasih sayang lah. Okey, baik. Seterusnya faedah menziarahkan ialah mendapat
pahala. Mendapat pahala iaitu kerana kita menghubungkan atau mengeratkan silaturahim, maka Allah akan beri ganjaran pahala. Okey, boleh? Dan seterusnya jiwa tenang. Jiwa tenang ni rasa bahagia je, rasa gembira je. Cuba awak buat baik dengan orang. Kan? Awak contoh, aku nak belanja kau makan okay, dengan ikhlas kerana Allah. Maka kita ni, nanya Allah akan turunkan satu kelebihan pada kita, iaitu jiwa kita tenang. Rasa macam gembira je. Rasa macam tenang je. Tak nak try macam mana? Cuba zikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Tak cukup tenang. Ambil Quran ni kan. Ambil Quran, baca. Ambil Quran, baca. Jiwa akan tenang. Jiwa tenang ni bukan buat-buat tau. Dia anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nak dapat? Mana nak dapat? Dengan cara buat amal soleh. Dengan itu caranya jiwa akan tenang. Cuba awak buat benda-benda yang dosa ataupun perkara yang tak elok, awak akan rasa gelisah. Itu perbandingan orang yang buat amal soleh dengan amal yang buruk. Amal yang tak elok lah. Kalau buat amal tak elok, jiwa rasa gelisah, tak tenang. Kalau buat amal soleh, jiwa tenang. Boleh? Anak murid ustaz yang hebat, cemerlang, bijaksana. Boleh? Okay, alhamdulillah. Okay, untuk seterusnya kita berpindah mana ni? Okay. Perkara tidak sopan apabila menziarahi rakan. Perkara yang tak berapa bagus kalau dibuat menziarahkan. Perkara-perkara ni jangan buat. Bukan dia suruh buat. Jangan buat. Itu pertama. Tengok palu ustaz yang paling atas sekali tu. Bukan kat perkara pergaulan tu. Allahu Akbar. Okay. Masuk rumah tanpa izin. Yang ustaz dah sebut tadi. Jangan masuk rumah orang tanpa izin. Benda ni salah. Dan bukannya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan, minta izin. Minta izin. Paling maksimum 3 kali cukup lah. Jangan terjerit-jerit. Abu, aku datang rumah kau, Abu. Jangan macam tu. Itu bukan sifat orang Islam. Bacanya, kita sebutnya Assalamualaikum, Abu. Cukup. Okay. Ni Ali. Macam tu lah. Cukup lah. Dah. Cukup lah 3 kali pun. Cukup. Okay. Seterusnya, berniat jahat seperti bertengkar dan mengumpat. Ni pun tak elok. Iaitu datang menjadi makcik bawang, pakcik bawang, adik bawang, kakak bawang. Bawang pun ada. Abawang. Abang wang. Bawang. Okay. Seterusnya, jangan macam tu. Iaitu kita jangan datang nak gaduh dengan orang. Jangan nak ngumpat, cakap-cakap pasal benda buruk. Ni bukan pasal makcik-makcik je. Yang lelaki ke yang perempuan pun kita tak boleh bersifat ini. Sifat ini sebenarnya menyebabkan pergaduhan, menyebabkan fitnah, menyebabkan masalah dalam hubungan masyarakat. Sebab pergaulan kita bercakap, bergaduh ni dapat mengeruhkan hubungan sesama manusia. Okey, baik. Seterusnya, membuang sampah merata-rata. Bila kita datang menziarahi kawan, rumahnya, janganlah kita bawa sampah. Sepatutnya sampah yang ada kita, kalau kita makan aiskrim, jangan kita sepah ke halaman rumah orang. Tak boleh. Orang tu hak rumah orang, bukan rumah kita. Yang bersepah-sepah ni. Jadi jangan buang sampah merata-rata. Seterusnya, ustaz pun dah tak buang brush kan. Nampak sangat macam penat hari ni. Okay, seterusnya, pergaulan bebas antara bukan mahram. Ni pun sama kan. Iaitu untuk anak-anak murid ustaz, hati-hati awak ni semua murid-murid yang bijak, pandai, cemerlang. Tolonglah jaga adab. Tolonglah jangan perangai-perangai cari bukan mahram awak ni. Bukan mahram ni yang lelaki cari perempuan, yang perempuan cari lelaki. Jangan. Awak masih muda. Tolonglah belajar sungguh-sungguh. Benda ni tak ada manfaat pun.
mesej lah, ini tu yang untuk media sosial. Tapi kalau yang pergaulan ni, contoh yang lain, kalau dah yang besar lah, yang perangai yang besar-besar ni, bukan awak lah, ni dekat tempat lain kan, selatan Mongolia. Tahu Mongolia? Kat selatan Mongolia. Kalau yang besar-besar yang remaja tu kan, dia orang keluar, bukan Mongolia betul, kat Malaysia lah. Okey, maksudnya yang dah besar kan, mereka agak bebas. Yang perempuan ni, yang lelaki pun sama, melayan yang perempuannya kan, malah mereka pula yang lebih-lebih kan, tak elok. Itu bukan sifat yang sepatutnya belajar dalam sekolah agama kan. Janganlah ada pergaulan bebas antara bukan mahram ni, antara lelaki dan perempuan yang tak ada kaitan hubungan kekeluargaan. Kalau adik-beradik tak ada masalah kan, adik-beradik aurat maksudnya aurat tu dapat dilihat, tak ada masalah. Itu sebab mereka tak boleh kahwin pun. Tapi kalau yang jiran, kawan-kawan, kita tak boleh lah nak dedahkan aurat, apatah lagi berhubungan tu dengan kita pegang tangan. Jangan. Tolonglah. Ni bukan murid ustaz Yang ni bukan murid ustaz. Ni bukan murid ustaz. Yang ni orang tempat lain. Selatan Kanada. Okey, selatan Kanada. Okey, boleh. Okey, banyak sangat dah keluar ni. Allahu Akbar. Okey, padamlah. Okey, baik. Seterusnya, terlalu lama duduk di rumah rakan. Jangan lama-lama duduk rumah orang, kerana sama juga kalau ziarah sakit ni pun boleh mengganggu orang. Apatah lagi kan, orang tu perlu masa keluarganya. Jangan awak duduk lama-lama rumah kawan, sebab sebenarnya mengganggu kan, mengganggu masa keluarga tu. Tolong jangan ganggu mereka. Jadi kalau kawan sebenarnya keluar, maksudnya kalau boleh keluar, main dekat depan rumah, cukup macam tu. Jangan duduk rumah orang macam rumah sendiri. Itu jangan buat macam tu. Melainkan memang mak dia jadi tak kisah, keluarga yang okey. Cuma janganlah lama-lama. Itu bukan sifat sepatutnya. Okey, tak elok. Seterusnya, membuat bising. Ini maklumlah, jangan buat bising kalau datang rumah orang. Bukan kat rumah orang pun, pergi masjid pun tak boleh buat bising. Kalau masuk sekolah pun kan, belajar tu janganlah bising. Orang lain pun nak belajar. Okey, boleh? Alhamdulillah. Okey, seterusnya Ustaz tambah faedah menjaga adab menziarahi rakan. Okey, pindah Okey. Apa faedah sekali lagi. Apakah faedah? Okey. Okeylah, tak apalah tu. Okey, faedah menjaga adab menziarahi rakan. Apa faedah yang kita dapat? Pertama, mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, apa tu? Mengeratkan hubungan kasih sayang. Okey, nampak jelas murid-murid ustaz akan mengeratkan hubungan kasih sayang. Kedua, berkekalan dengan keluarga rakan. Keluarga pun akan maklum, oh ni rakan ni, kawan ni, tadi Abu ni kawan anak saya dengan Ali. Maka tahulah kalau Abu tu baik, insya-Allah Ali pun baik. Tapi kalau Abu ni tak baik ataupun Ali yang tak baik, maka kesannya kawan tu lah. Abu tak baik, Ali pun tak baik. Kalau Ali tak baik, Abu pun tak baik. Yang bagus bila Abu baik, Ali akan baik. Dan Ali pun baik, Abu pun baik. Jadi kesannya manfaat. Jadi sebab tu orang kata pilih kawan berpada-pada. Salah kawan binasa kan. Kalau baiknya kawan, alhamdulillah terjaga. Nampak? Kalau nak jadi kawan, nak jadi orang yang bagus, baik, kawan dengan orang-orang yang baik. Okey, boleh? Okey, seterusnya berdakwah. Faedah juga menziarahkan berdakwah, iaitu mengajak pada kebaikan. Contoh macam mana? Dah dengar azan, jom sembahyang. Sembahyang kalau COVID ni, sembahyangnya macam tu lah, jarak. Kalau sebelum ni dengar azan, jom pergi sembahyang kat masjid, solat dekat masjid dan berjemaah. Okay, itu antaranya manfaat dia.
Kalau dah berdakwah mestilah dapat pahala sebab kita mengeratkan hubungan silaturahim. Dah berdakwah, berkenalan dengan keluarga rakan. Allah ni suka pada orang yang buat kebaikan, maka dapatlah pahala. Dan seterusnya menjaga kebajikan rakan. Kebajikan rakan ni penting sebab menjaga rakan ni ataupun kita sendiri ada hak kita. Bila orang raikan hak kita, menjaga apa yang kita nak, macam itulah kita rasa gembira. Apatah lagi kalau kita jaga hak kebajikan rakan. Setiap manusia yang rakan ni, kawan ni, dia nak kawan. Ustaz nak kawan, awak nak kawan kan. Mesti nak orang yang selain daripada keluarga muncul dari kita rasa lain. Adik-beradik, mak ayah tu lain, tu keadaan yang lain. Dia tak sama. Dia special, tapi yang kawan pun dia ada nilai special juga. Sebab tu kita kat sekolah, kalau awak kat sekolah, kita ada kawan, rakan. Orang tu menjadi pendamping ataupun teman yang lain daripada keluarga kita. Nampak lain sikit. Jadi kan, benda sebab apa? Kawan ni benda dia suka minat yang sama, dia suka apa yang sesuai kita, belajar yang sama, nampak umur yang sama, maka dia sesuai kita. Tapi kalau mak ayah kita umurnya beza, jadi rentak mereka tak sama dengan rentak kita. Boleh faham Abang kita tak sama kita, kakak kita tak sama kita, apatah lagi adik kita tak akan sama dengan kita. Jadi kawan sebaya ni penting juga sebab mereka ni dekat dengan diri kita dari segi umur, minat, perbuatan, pembesaran kita sama seimbang macam mereka. Boleh? Okey, baik. Kita sambung seterusnya. Akibat tidak menjaga adab menzahirkan. Apa akibat dia? Pertama ialah keluar brush lah. Tak lama nak brush, tertinggal. Pertama, memutuskan silaturahim, iaitu kalau awak tak jaga adab menzahirkan boleh menyebabkan pergaduhan. Kesan dia boleh memutuskan silaturahim. Dah jelas lah, nak terang pun banyak kali terang kan. Seterusnya, menjejaskan persahabatan. Cuba awak gaduh dengan kawan awak, rasa macam tak gembira hidup kan, sebab menjejaskan persahabatan. Nak minta maaf tu punyalah lama, barulah dapat. Kalau dah dapat, barulah rasa tenang. Okey, boleh? Padam sebab tak nampak. Okey, seterusnya mendapat dosa. Kalau kita tak jaga adab, Allah akan beri kita dosa lah sebab kita tak jaga adab. Tapi kalau kita jaga adab, dapat Allah akan beri kita pahala. Seterusnya, memecah belahkan umat Islam. Orang Islam akan pecah belah disebabkan bergaduh kan, ada sifat kan, hasut menghasut, fitnah, tak elok. Sifat-sifat ni boleh menyebabkan berpecah belah lah umat Islam. Seterusnya, berlaku perkara mungkar. Perkara mungkar ni bermaksud perkara-perkara yang berdosa, perkara-perkara maksiat. Sekiranya tak jaga adab dan tak tahu ni batas lelaki perempuan dan tak jaga adab sama manusia, berleluasalah maksiat tu dalam kalangan masyarakat. Jadi mungkar ni bahaya tau, sebab dia boleh menyebabkan bala terhadap kita. Jadi sebab tu Allah Ta'ala menurunkan bala pada orang-orang terdahulu sebab mereka melakukan kemungkaran. Okey, baik. Seterusnya, mengabaikan kebajikan rakan. Seperti yang Ustaz nyatakan tadi, orang yang tak jaga adab dengan rakan akan mengabaikan kebajikan rakan. Okey, baik, tu akibat dia lah. Okey, untuk akhirnya, antara ciri-ciri rakan yang baik. Yang ni nampak macam best kan, nampak semangat. Itu antara ciri-ciri rakan yang baik. Macam mana nak pilih rakan-rakan yang baik? Ini dah kena ada dalam awak punya checklist. Tahu checklist kan? Kita punya senarai kriteria rakan-rakan saya. Boleh? Jom baca sama-sama Ustaz, boleh? Okey, pertama, antara ciri-ciri rakan-rakan yang baik iaitu taat kepada Allah.
Ni penting kalau mereka ni taat pada perintah Allah, menjaga perintah Allah, membaca Quran, sembahyang, solat semua tu, mereka ni insya-Allah taat pada perintah Allah. Jadi orang macam ni kita nak. Janganlah kawan tu ajak solat pun dia kata tak payahlah solat. Buat apa solat ni? Tak penting. Jangan. Jauhi kawan-kawan seperti ini. Sebab dia boleh menyebabkan kita lebih rosak. Kita akan lebih jauh pada Allah. Gambar kita belajar sekolah agama tapi kita pula tak solat. Bahayalah macam tu. Tak naklah macam tu. Nak masuk api neraka ke? Nak kan? Tinggalkan solat ni berdosa. Ini dosa boleh menyebabkan kita masuk api neraka sebab kita berhutang dengan Allah. Patut kena bayar tau dengan Allah. Okey. Baik, seterusnya berakhlak mulia. Akhlak mulia ni adalah sifat-sifat terpuji. Maka kalau dia akhlak yang baik, bagus, kita senang, gembira, tenang je duduk dengan dia. Maka orang macam ni lah kita nak. Kita janganlah pilih kawan-kawan yang selalu cakap yang tak elok, perbuatannya tak bagus kita rasa diri kita ni rasa macam ya Allah tak gembira langsung dapat kawan macam ni. Sebab kawan macam ni rasa menyakitkan hati. Okay, baik, seterusnya mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Sama juga berakhlak mulia, dia beramal dengan baik. Contoh jaga tutur perkataan, jaga dia selalu bersedekah, selalu tolong menolong orang. Maka orang-orang yang mempunyai sifat mulia ni, ini ni kita cari. Jangan sombong, jangan bongkak, bukan tu jangan. Ataupun suka cerca orang, mencarut, tu lagilah jangan. Kalau kita ikut, duduklah dengan dia seminggu. Kesan dia duduk seminggu tu kan duduk rumah dia. Berkawanlah dengan dia seminggu. Cukup lah. Nanti memang terpengaruh lah cakap-cakap yang tak elok. Jadi jangan awak semua ni murid-murid ustaz yang hebat, bijak, pandai. Ustaz yakin, percaya awak ni takkanlah terpengaruh. Ataupun awak tak tahu nak bezakan yang mana yang baik, yang buruk. Sebab awak ni murid-murid yang bagus, bijak. Tak perlulah kita terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang tidak elok. Berdosa tau. Seterusnya berdisiplin. Berdisiplin ni contoh punctual, jaga masa, bila janji tu tepati, janji pukul berapa datang waktu berapa. Jangan pula suka melanggar peraturan sekolah ataupun merosakkan harta awam, suka mengenai binatang tu jangan. Tu orang-orang yang sifat tak elok. Maka orang berdisiplin ni orang yang baik, yang bagus. Boleh? Okay, dan seterusnya berilmu pengetahuan. Semua orang nak kawan dengan orang yang pandai. Kalau dia kawan dengan orang pandai, dia dapat ilmu. Kalau dia nak berkawan dengan orang yang suka ponteng sekolah, kelas, orang yang tu akan menjahanamkan kawannya. Jangan. Sebaiknya kita kena cari orang yang berilmu. Sebab kita dapat ilmu, menumpang ilmu dia. Nampak tak? Kawan dengan orang yang berilmu, dia kongsi ilmu, kita jadi pandai. Tapi kalau kita nak baca buku, baca buku pun dapat ilmu. Kawan dengan orang yang berilmu pun kita dapat ilmu. Yang kita jauhi adalah orang yang membuang masa, tak nak belajar, suka cakap benda tak elok, layan media sosial yang merapu-rapu. Jangan. Yang itu sifat yang tak elok. Kesannya pun akan tak elok pada kita. Boleh? Okay, seterusnya baik hati. Baik hati ni berdasarkan kalaulah orang tu baik hati, baiklah akhlaknya. Kalau dia baik hati, keluarlah sifat-sifat yang terpuji. Kalau dia baik hati, dia taat kepada perintah Allah. Kalau dia baik hati, dia berdisiplin. Kalau orang tu baik hati juga, orang tu sebenarnya suka dengan ilmu. Maka baik hati ni satu sifat yang terpuji. Hatinya bersih, hatinya murni, jernih kerana sukakan kepada kebaikan. Nampak? Okay, itu yang Ustaz nak ingatkan kepada awak untuk hari ini. Sebenarnya adab pertama ialah adab menziarahi pesakit. Pesakit dah kita bincangkan, dan kali ini adab menziarahi rakan. Siapa tu rakan kita, dan macam mana tingkah laku kita, apa faedah kalau kita jaga adab dengan kawan kita, apa yang kita kena elakkan kalau menziarahi rakan kita, dan kita tahu apa kesan dia kalau kita buat perkara yang tak elok pada rakan kita. Akibat dia kalau kita ziarahi, tak jaga hubungan dengan dia,
dan kita juga diberitahu bahawa antara ciri rakan-rakan yang baik supaya kalau kita ikuti manfaatnya kepada kita. Okey, baik. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas masa yang awak berikan. Memang masa lah untuk pembelajaran, kan? Bukan masa untuk berikan. Terima kasih atas fokus yang awak berikan dan Ustaz ucapkan. Semoga Allah, Ustaz doakan, dia dah melalut ni, Ustaz agak penat saya hari ni. Okey, Ustaz doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan limpah kurnianya kepada anda semua kebaikan, berurusan dalam mentaati perintah Allah. Jaga solat, jaga baca Quran, okey. Tolong mak ayah, ibu bapa, okey, belajar bersungguh-sungguh sama ada di sekolah kebangsaan ataupun sekolah agama. Apa yang Ustaz beri tugasan tolong dibuat atau ustazah beri, kan. Okey, dan sama-samalah kita doakan semoga Allah SWT angkat segera virus COVID-19 ni dan kita dapatlah sebenarnya dapat kembali. Ustaz memang harap sebenarnya dapatlah kembali ke sekolah sebab kita tak sama belajar kat rumah, kan. Kesannya tu tak maksimum. Kita sebenarnya harap dapat balik sekolah dan belajar secara bersemuka dan walaupun dalam bentuk pembelajaran dalam bentuk SOP, tapi sebenarnya benda tu bermanfaat bagi kita. Sebab Ustaz rasa macam tak tahu semua yang tengok video Ustaz ni belum tentu, kan. Jadi murid yang betul-betul cemerlang, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dengar cakap ustaz, ustazah, mereka ni akan segera dalam belajar. Dan Ustaz doakan dan Ustaz ucapkan terima kasih kepada ibu bapa kerana banyak membantu dan juga adik-beradik banyak membantu kepada pelajar-pelajar darjah 5 dalam mempelajari pembelajaran. Sama ada kadang Ustaz bukan tak nak buat online, boleh. Kadang-kadang dia punya buat online tu kesan pembelajarannya dengan internet satu masalah. Tapi Ustaz buat juga, cuma tak kerap lah. Ustaz lebih suka mengajar macam ni supaya video ni boleh ditonton dengan masa yang sesuai. Ada mak je, kan. Ada yang tak boleh nak bagi pembelajaran tu on time pukul 2.30 macam Ustaz beri, kan. Jadi boleh tengok waktu lain. Ustaz tak ada masalah. Ustaz pun faham keadaan. Dan ada juga yang nak masuk Meet sebelum ni, dia tak berjaya. Ustaz tahu ada masalah. Kadang-kadang mak bapak ni yelah bukannya semua mahir. Ustaz faham. Dan sebenarnya Ustaz ucapkan terima kasih atas kesanggupan mak bapak penat lelah mereka ni. Sebenarnya kita kena ucapkan terima kasih, ya. Alhamdulillah. Ustaz doakan moga murah rezeki selalu, diberkati kehidupan, diberi kesihatan, insyaAllah. Kita akhirnya Ustaz sama-sama tadah tangan Ustaz, kita doa, baca doa semoga Allah angkat COVID, bala, bencana atau penyakit yang berada dalam diri kita ni diangkat, beri kesembuhan. Boleh? Sama-sama tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barsi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Okay, nanti buat apa Ustaz mengajar ni, Ustaz doakan moga bermanfaat. Memang ilmu untuk awak, amalkan saja. Amalkan dalam kehidupan. Dan jangan lupa jawab dalam Google document form. Dia dah penat ni, macam lalut Ustaz ni. Okay, baik. Okay, semoga kita jumpa lagi untuk next class dan semoga awak sihat, insyaAllah. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye-bye.